Assalamualaikum. Hai semua. Menu yang bakal Umi kongsikan hari ni ialah ikan tenggiri masak biryani. Dah selalu perkena biryani ayam, kambing, udang. Apa kata kita tukar selera pula dengan mencuba biryani ikan. Sajalah suruh husband bagi rating. 9.5/10 dia beri. Alhamdulillah, maknanya memang kena dengan seleranya. Anak-anak Umi pun makan bertambah-tambah. Memang betul-betul sedap lah tu kan. Selang seminggu Umi repeat buat lagi biryani ikan ni, sebab nak share dengan anda semua resipi yang menarik ni. Umi cedok resipi dan teknik masak biryani ikan ni dari salah seorang sahabat YouTuber dari negeri India. Memang ada sedikit kelainan berbanding biryani yang biasa kita buat, tapi rasanya cukup sedap dan luar biasa. Nak belajar langkah demi langkah cara penyediaan biryani ikan tenggiri ni? Kenalah tengok video ni sehingga habis. Ada banyak poin-poin penting yang Umi dah highlightkan. Jom ke dapur. Langkah pertama, Umi akan perap ikan tenggiri ni dahulu. Basuh bersih, potong sekeping-sekeping, lebih kurang sederhana besar gini. Perap ikan dengan 1 sudu kecil serbuk ketumbar, 1 sudu kecil serbuk jintan putih, 1 sudu kecil serbuk jintan manis, 1 sudu kecil serbuk cili, 1 sudu kecil serbuk kunyit, 1 sudu kecil garam dan 2 sudu besar paste bawang putih dan halia yang telah dikisar halus. Sebatikan rempah ratus bersama ikan. Umi ada tambah dalam 1 sudu kecil lagi serbuk cili dan serbuk kunyit. Gaul biar bahan-bahan perapan sebati sepenuhnya. Kemudian perap lebih kurang 1 jam bagi bahan-bahan perapan meresap dalam isi ikan. Sementara tu, jom kita settle bahagian beras pula. 3 pot beras basmati jenama sunflower. Umi nak share sikit tips pemilihan beras. Pastikan tiada putih-putih yang macam warna susu di butiran beras tu, sebab potensi untuk nasi mudah patah dan hancur sangat tinggi. Biar warna jernih macam ni, tandanya beras tu masih baru, bukan stok lama. Dapatkan poin penting di situ. Kemudian rendam beras basmati selama 30 minit supaya hasil nasi biryani kita lembut, berderai cantik, dan yang paling penting, beras yang direndam ni akan hasilkan nasi yang ekstra panjang. Kan nampak lebih cantik kejadian nasi biryani kita. Dah siap rendam, toskan airnya bagi kering. Ikan yang dah siap diperap tadi, goreng dalam minyak yang dah betul-betul panas. Penting untuk pastikan minyak dah betul-betul panas baru masukkan ikan supaya tak melekat di kuali. Umi beli setengah kilo saja ikan tenggiri ni, sebab nak makan untuk keluarga kecil dalam 4 ke 5 orang makan. Dan buat makan untuk 2 hari. Jimat kan? Tak perlulah nak masak hari-hari. Menu nasi biryani ni memang favourite anak-anak Umi. Kalau makan bertambah-tambah nasi. Dah nampak ikan agak keperangan dan garing sedikit, angkat dan toskan minyak. Sambung goreng baki ikan yang ada hingga habis. Ikan ni goreng bagi garing sedikit je ya. Tapi jangan sampai rentung pula. Nanti keras isi ikan bila nak makan. Tujuan Umi bagi goreng lama sedikit guna api sedang besar supaya bila digembur lapisan nasi nanti ikan tak mudah pecah. Ikan yang dah siap digoreng ketepikan dahulu. Minyak goreng ikan ni kurangkan hingga separuh. Umi akan gunakan minyak ikan untuk tumis bahan-bahan biryani. Lagi sedap hasil biryani kita nanti. Sebab di minyak ikan tu dah ada rasa rempah-rempah ratus yang kita perap bersama ikan tadi tu kan. Bau minyak gorengan tu pun wangi je. Tambahkan dalam 1 sudu besar minyak sapi. Biarkan larut seketika. Kemudian tumis rempah 4 sekawan. 1 batang kayu manis, 1 bunga lawang, 2 buah pelaga dan 2 bunga cengkeh. Kemudian masukkan 1 biji bawang merah. Umi guna bawang merah India yang berwarna purple gelap tu. Iris halus-halus. 5 ulas bawang merah kecil, iris halus. Tumis bawang-bawang ni hingga coklat keperangan dan garing sedikit. Api biar sederhana besar dan sentiasa gaul supaya bawang masak sekata dan tak hangus. Bawang dah nampak garing macam tu, masukkan 3 sudu besar paste bawang putih dan halia yang telah dikisar halus, 1 sudu besar rempah biryani babas, 1 sudu kecil serbuk cili, 1 sudu kecil serbuk kunyit, 2 biji tomato potong dadu. Gaul sebatikan bahan tumisan.
Biarkan tomato tu lembek sedikit. Kemudian masukkan 2 batang lada hijau belah 2, 2 helai daun bay, setengah cawan yogurt asli atau Tairu, 1 genggam daun pudina iris halus, 1 genggam daun ketumbar iris halus, setengah biji perahan lemon, gaul sebatikan semua bahan-bahan tadi. Nampak macam agak kering kuahnya kan? Disebabkan Umi nak masak sampai rempah ni pecah minyak, tambah sedikit air, baki rempah ratus dalam mangkuk perapan ikan tu, Umi bilas sedikit dengan air, masukkan juga. Jadi tak membazir kan? Masak kuah biryani ni dengan api sederhana perlahan hingga naik minyak. Sekali-sekala gaul bagi rempah masak sekata dan bahan tumis tak melekat di kuali. Perasakan dengan garam secukup rasa. Garam tu biar lebihkan sedikit, biar nanti kuah biryani ni rasa cukup garam, tak tawar bila digaul bersama nasi. Umi bagi kering sikit lagi supaya tak adalah cair sangat, mudah nak melapis nanti. Lebih kurang kering macam ni kira okey dah tu. Rempah ratus pun dah nampak pecah minyak. Dan bila rasa semua dah ngam elok, masam, masin, manis, rempah ratusnya pun merasa sedap elok, alihkan kuah biryani dalam satu mangkuk berasingan dahulu. Nampak sedap kan kuah tu? Kemudian ambil ikan-ikan tenggiri yang telah digoreng tadi, letakkan atas kuah biryani. Tak perlu gaul bersama ikan, biarkan je begitu. Dah siap susun ikan, ketepikan dahulu. Jom kita masak nasi pula. Gunakan kuali atau periuk yang agak besar. Sediakan air yang mencukupi untuk masak nasi. Masukkan setengah batang kayu manis, 2 buah pelaga, 1 bunga lawang, campak 2 helai daun bay, 1 sudu kecil jintan halus, 1 sudu kecil minyak sapi dan 1 sudu besar garam. Air dah nampak naik uap, baru masukkan beras. Gaul sebati dan biarkan beras 80% masak. Nak cek nasi dah 80% masak atau belum, boleh cuba ambil sebutir nasi. Tekan sedikit guna jari. Dah siap masak ni, toskan air tu biar kering. Bahan-bahan rempah ratus tu jangan dibuang ya, tapis sekali. Kemudian mula melapis. Lapisan bawah tabur nasi dalam separuh bahagian. Kemudian lapisan kedua dengan kuah biryani berserta ikan tu sekali. Masukkan je kuah dan ikan semua sekali. Sebab Umi malas nak buat banyak-banyak lapisan. Susun ikan tu bagi nampak kemas dan teratur supaya mudah nanti kita nak gemburkan lepas siap dimasak. Tabur sedikit bawang goreng, irisan daun ketumbar dan daun pudina. Umi ada tabur juga kismis. Yang ini optional je. Kemudian tutup semula lapisan paling atas dengan letak semula nasi. Tabur bagi sekata dan rata di semua bahagian. Di atas nasi itu tabur sekali lagi dengan sedikit bawang goreng, irisan daun ketumbar, kismis. Kemudian Umi ada masukkan 3 sudu besar air mawar. Boleh dapatkan di Pasaraya Maidin atau kedai runcit. Tujuan Umi masukkan air mawar ni bagi tambah harum semerbak bau nasi biryani lepas siap dimasak. Akhir sekali letak beberapa helai daun pudina. Dah siap melapis dan tabur menabur tu, bolehlah masukkan sekejap dalam pressure cooker selama 5 minit. Tekan button steam je ya, sebab nasi ni dah 80% masak kan. Sementara tu, jom Umi ajar cara buat raita. Mudah je, dalam satu mangkuk satukan setengah biji lebat merah, setengah biji timun, setengah biji bawang besar. Kesemua ni potong dadu kecil-kecil. 4 hingga ke 5 batang cili padi hijau iris halus, 3 sudu besar yogurt asli atau Tairu, sedikit mayonis, 1 sudu kecil gula, setengah sudu kecil garam, sedikit air dan kalau perlu letak perahan lemon. Kemudian gaul sebatikan kesemuanya. Cuba rasa, dah ngam rasa masam, pedas dan sedikit manis tu kira okey dah. Kalau tak suka terlalu pedas, boleh kurangkan penggunaan cili padi.
Dah siap raita Indian style yang pasti rasanya sedap biak mat. Nasi biryani pun dah siap masak tu. Baunya semerbak wangi sampai ke hall depan tu ha. Buatkan beberapa lubang guna lidi sate untuk kita letakkan pewarna. Kemudian gunakan sudu penyukat. Masukkan beberapa titisan pewarna oranye di lubang-lubang tadi. Dan tutup semula tudung pressure cooker. Biarkan dalam 5 minit bagi pewarna tu meresap dalam nasi. Kemudian Umi keluarkan semula daun-daun pudina yang dah layu di bahagian atas tu. Sebab Umi tak berapa gemar kalau tergigit. Waktu masih panas-panas lagi ni, terus gemburkan nasi guna senduk je. Gembur perlahan dari bawah naikkan ke atas bagi kuah biryani tu sebati bersama nasi. Hati-hati ya waktu ni sebab ikan mudah hancur. Kalau tercuit sikit-sikit tu tak apalah. Dah nama pun ikan kan. Teksturnya memang agak lembut. Sedapnya nampak. Sungguh menyelerakan. Bau biryani ikan ni wangi je. Jom cuba hidangkan menu special ni untuk keluarga tersayang. Tekstur ikannya pun lembut dan terasa sungguh perapan rempah ratus yang diperapnya tu. Memang menambah-nambah makan. Cuti tahun baru Cina ni, jom buat untuk keluarga besar anda. Semoga resipi dan tips-tips yang Umi kongsikan bermanfaat untuk anda berani mencuba masak biryani ikan. Jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru di channel Umi. Assalamualaikum, bye.